warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Has dalam mata pelajaran Kemahiran Asas Vocational, Asas Jahitan, Pendidikan Khas Sekolah Menengah. Tajuk pada hari ini ialah tajuk 2.2 iaitu jenis-jenis fabrik. Kita dapat 3 kaedah untuk menghasilkan fabrik. Yang pertama, kaedah tenun. Yang kedua, kaedah kait. Dan yang ketiga, kaedah tanpa tenun. Okey, mari sama-sama dengan cikgu kita lihat jenis-jenis fabrik. Okey, untuk makluman pelajar-pelajar semua, fabrik dihasilkan daripada gentian asli atau gentian buatan. Gentian ini diproses untuk dijadikan yarn. Fabrik ini juga dihasilkan dengan kaedah yang cikgu sebutkan tadi, iaitu kaedah tenun, kaedah kait dan kaedah tanpa tenun. Apa itu gentian asli? Okay, gentian asli ialah gentian yang diperbuat daripada sumber semula jadi dan terbahagi kepada 2 gentian, iaitu tumbuhan dan gentian haiwan. Okey, sekarang cikgu perkenalkan jenis fabrik. Okey, fabrik asli iaitu fabrik yang dihasilkan daripada gentian haiwan dan gentian tumbuhan. Okey, gentian haiwan ialah daripada ulat sutera dan benang sayat. Okey, benang sayat ni daripada benang bulu kambing ataupun benang daripada bulu unta dan bulu arnab. Dan fabrik buatan pula tumbuh-tumbuhan, fabrik tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan dari pokok kapas dan pokok flax. Dan fabrik buatan pula terdiri daripada bahan campuran yang dinamakan fabrik polister dan nilon. Nanti cikgu terangkan dengan lebih lanjut lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey, di sini ada gambar yang menunjukkan fabrik asli yang dihasilkan daripada tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Okey, pokok kapas. Di sini ada ditunjukkan kapas yang boleh menghasilkan fabrik yang dipanggil fabrik cotton. Kemudian daripada pokok flax tu boleh menghasilkan linen. Linen itulah yang dijadikan fabrik linen. Dan daripada haiwan pula, daripada benang sayat boleh menghasilkan fabrik dia panggil fabrik benang sayat dan kain sutera daripada ulat sutera. Ciri-ciri fabrik asli secara umum cikgu sebutkan di sini. Ciri-ciri fabrik asli iaitu fabrik yang dibuat daripada kain cotton ataupun yang dibuat daripada sutera dan benang bulu sayat tadi. Ciri-cirinya, yang pertama, mudah bertahi lalat. Dia jadi tompok-tompok hitam kan, kalau orang Kelantan sebut petik sawah. Yang kedua, mudah menyerap lembapan. Yang ketiga, lebih teguh dalam keadaan basah dan kering. Yang keempat, pengalir haba yang baik. Dan yang terakhir, yang kelima, dia mudah renyuh. Kita perlu gunakan setrika untuk mengemaskan gentian-gentian kain yang dibuat daripada fabrik asli tadi. Tadi cikgu dah sebutkan secara umum saja. Sekarang kita pergi lebih khusus ciri-ciri kain kapas. Okay, kain kapas memang sesuai dipakai di iklim khatulistiwa seperti di Malaysia. Ciri-ciri kain kapas yang pertama ialah tahan asid lemah dan alkali. Yang kedua, mudah renyuh. Yang ketiga, pengalir haba yang baik. Yang keempat, tahan cahaya matahari. Yang kelima, tahan suhu yang tinggi. Yang keenam,
menyerap lembapan. Dan yang ketujuh, lebih teguh dalam keadaan basah ataupun kering. Itu kelebihan kain kapas. Kita pergi mengenali ciri-ciri kain yang berikutnya pula. Sekarang cikgu perkenalkan ciri-ciri fabrik linen daripada pokok flax tadi. Ciri-cirinya ialah, yang pertama, dia mempunyai ketahanan terhadap suhu, mana sensitif pada suhu tinggi dan tidak tahan cahaya matahari. Yang kedua, dari segi keteguhan, dia kukuh semasa kering dan menjadi lemah sebanyak 20% apabila dalam keadaan basah. Dan ketahanan terhadap mikroorganisma, mudah diserang gegat. Gegat tu biasanya yang suka makan fabrik kan, dalam tempat simpanan, contoh macam almari yang ada. Kadang-kadang kita letak ubat gegat untuk menghalang daripada perosak gegat ni. Yang kelima, penyerapan lembapan. Dia mempunyai daya penyerapan yang baik sebanyak 20%. Dan seterusnya, ketahanan terhadap bahan kimia. Mudah rosak oleh asid dan alkali. Itu dia punya kelemahan lah. Kemudian, kekonduksian terhadap haba. Kalau kain fabrik linen ni, dia cepat kering dan merupakan pengalir haba yang baik. Dan dari segi keselesaan, kain fabrik linen ni dia ringan dan lembut dan sangat selesa. Itu fabrik linen. Seterusnya, ciri-ciri kain sutera yang dibuat daripada ulat sutera. Yang pertama, mudah rosak oleh asid dan alkali. Yang kedua, tidak mudah renyuk. Yang ketiga, pengalir haba yang baik. Yang keempat, tidak tahan cahaya matahari. Yang keempat, sensitif pada suhu yang tinggi. Yang kelima, menyerap lembapan dengan baik. Dan keenam, teguh, maknanya kukuh semasa kering, kurang kukuh bila dalam keadaan yang basah. Itu kelebihan dan kelemahan kain sutera. Sekarang cikgu perkenalkan pula fabrik benang sayat. Benang sayat seperti yang cikgu dah maklumkan tadi, dihasilkan daripada bulu haiwan seperti bulu kambing biri-biri, bulu unta dan bulu arnab. Namun, kebanyakan benang sayat diperoleh daripada bulu kambing biri-biri. Ciri-ciri benang sayat, kain benang sayat. Yang pertama, tidak tahan cahaya matahari. Yang kedua, keras dan kering jika terdedah terlalu lama. Yang ketiga, lembut. Merupakan penebat yang baik dan tidak mudah terbakar. Seterusnya, mudah rosak oleh asid dan alkali. Mempunyai daya penyerapan sebanyak 30%. Mudah diserang gegat juga. Ini untuk yang fabrik asli ni. Tidak kenyal dan mudah renyuk. Itu ciri-ciri kain yang dibuat daripada benang sayat. Sekarang cikgu perkenalkan fabrik dari jenis gentian buatan manusia ya. Yang pertama, fabrik buatan manusia ni dihasilkan daripada campuran bahan kimia dengan arang batu, air, udara dan petroleum. Jadi terhasilnya fabrik yang cikgu akan perkenalkan sebentar lagi. Dan nombor 2, contoh fabrik buatan manusia ialah polister, nilon dan rayon. Ini yang cikgu akan perkenalkan ciri-cirinya. Ciri-ciri kain jenis fabrik rayon, polister dan fabrik
Apa satu lagi cikgu sebut tadi? Betul, linen. Okay, ciri-cirinya ialah kukuh. Maknanya kain yang dibuat atau fabrik daripada hasil buatan manusia. 3 jenis cikgu sebut ni tadi. Secara umumnya kukuh. Maknanya dia punya gentian tu lebih kukuh, mudah renyuk, tidak menyerap lembapan dan dia tahan cahaya matahari. Contoh fabrik buatan lagi, kita kenali ciri-ciri secara khusus bagi fabrik polister. Okay, polister. Fabrik polister ni bahan asasnya terdiri daripada campuran bahan kimia dengan petroleum. Dia sesuai untuk membuat fabrik bertenun dan fabrik berkait. Yang cikgu sebut tiga jenis ataupun 3 kaedah fabrik dihasilkan tadi. Jadi yang polister ni dia boleh digunakan secara ataupun boleh dihasilkan dengan cara tenun dan dengan kaedah berkait. Dan gantian polister mempunyai permukaan yang licin dan rata. Itu dia punya ciri-ciri. Fabrik polister juga digunakan untuk menghasilkan pakaian. Contoh-contohnya ialah seperti blouse, kemeja dan alat kelengkapan rumah tangga seperti cadar dan sarung bantal. Ini ciri-ciri gentian fabrik buatan manusia secara umum ya. Okey, kalau fabrik yang buatan manusia ni dia kukuh tetapi dalam keadaan lemah apabila basah. Yang kedua, menyerap sedikit lembapan dan mengalami elektrostatik. Dia ada elektrik statik lah dalam, sebab dia ada campuran petroleum apa kan. Jadi tidak selesa dipakai sebab kain dia ada jenis macam panas sikit. Penebat haba yang baik, kenyal dan tidak mudah renyuk. Ini kelebihan dia. Kemudian suhunya sederhana, tahan pada cahaya matahari dan tahan pada asid. Sekarang kita cuba kenali ciri-ciri yang terdapat pada fabrik nilon. Okay, fabrik nilon lebih tahan kepada serangga gegat dan tidak mudah bertahi lalat. Kemudian dia penebat haba yang baik, tahan pada asid dan alkali, tahan pada sinaran cahaya matahari, paling teguh dan keras, tapi tidak selesa dipakai. Untuk ciri-ciri fabrik polister pula, jika dibandingkan dengan fabrik nilon, fabrik polister dia tahan juga serangga gegat dan tidak bertahi lalat, sama. Kenyal dan tidak mudah renyuk, sama juga. Penebat haba yang baik, sama. Tahan pada cahaya matahari dan sensitif pada haba. Ini kelemahan dia. Lemah pada alkali dan tidak selesa dipakai kerana melekat pada tubuh. Itu ciri-ciri polister dan nilon. Seterusnya, cikgu perkenalkan ciri-ciri daripada kain rayon. Itu kain dari jenis buatan manusia. Ciri-ciri fabrik rayon. Yang pertama, mudah menyerap lembapan. Maknanya sejuklah ketika dipakai. Yang kedua, gentian lemah ketika basah. Jadi dia tidak boleh diperah atau ditarik ketika basah. Kalau kita perah, kita tarik, dia merosakkan gentian kain rayon. Maknanya dia akan mengikut bentuk. Kalau kita tarik, dia jadi panjang lah kain tu. Jadi mengubah bentuk asal. Yang ketiga, mudah renyuk. Dan yang keempat, tidak tahan haba dan akan mengecut apabila terkena haba panas. Okey, ini contoh kain yang dibuat daripada buatan manusia, itu fabrik rayon. Cuba tengok dia punya struktur kain tu ataupun gentian kain tu, dia sedikit kasar. Gambar kedua ialah fabrik polister. Nampak lebih kasar daripada kain rayon tadi. Dan gambar terakhir ialah contoh fabrik kain nilon. Jadi cikgu dah perkenalkan ciri-ciri fabrik, dua jenis fabrik yang awak
perlu tahu dalam tajuk ni. Yang pertama tadi fabrik daripada kita panggil fabrik asli, dan yang kedua fabrik buatan. Dia panggil fabrik buatan, buatan manusia lah. Jadi kena tahulah jenis fabrik yang asli. Cikgu dah perkenalkan tadi. Apa dia tadi? Cikgu dah perkenalkan. Kalau yang fabrik asli tadi dibuat daripada pokok kapas dan pokok flax, di mana daripada tumbuhan ni terhasilnya kain kapas, iaitu kain cotton dan kain linen. Okey, setakat itu saja cikgu perkenalkan ciri-ciri fabrik daripada gentian asli dan gentian buatan manusia. Tadi cikgu dah kenalkan fabrik asli. Boleh ingat balik tak? Sebutkan semula nama-nama kain daripada fabrik asli. Fabrik asli ni tadi daripada tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Yang daripada tumbuh-tumbuhan tadi daripada pokok kapas dan pokok flax. Okay, kain yang dibuat daripada kapas tadi ialah kain cotton, dan daripada pokok flax tadi ialah kain linen. Okay, daripada haiwan tadi benang bulu sayat, daripada benang bulu kambing ataupun bulu unta dan arnab. Dan satu lagi daripada ulat sutera untuk menghasilkan kain sutera. Kena ingat ni fabrik asli dan fabrik buatan. Nanti pelajar kena sebutkan ciri-ciri setiap jenis kain tu. Kalau untuk jenis buatan tadi ada 3 jenis kain. Ingat tak nama apa? Cikgu dah perkenalkan tadi. Yang pertama kain, ingat tak? Rayon. Lagi kain rayon. Lagi nilon. Dan satu lagi polyester. Kena ingat sebab dan ingat nama dan ingat ciri-cirinya. Dan kalau boleh kita boleh banding bezakan antara ciri-ciri antara jenis kain polyester, nilon dan satu lagi tadi rayon. Kena ingat tau. Okay, cikgu rasa itu sajalah untuk tajuk kita hari ini, iaitu jenis-jenis fabrik. Kita akan jumpa lagi untuk tajuk-tajuk lain pula bagi mata pelajaran kemahiran asas vocational bagi asas jahitan. Jadi kita akan jumpa lagi untuk video-video yang akan datang. Jangan lupa buat ulang kaji apa yang kita belajar. Awak boleh dengar semula apa yang cikgu dah ajar ni, awak ingat semula. Okey, jumpa lagi. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.